Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam PDPR Pelajaran Fiqh tahun 5. Okey, untuk hari ini Ustazah menyambung lagi dalam tajuk puasa. Okey, sebelum ni Ustazah dah terangkan pengertian, dalil dan juga syarat wajib. Okey, hari ni kita masuk pada tajuk seterusnya. Sebelum tu, Ustazah harap kamu dapat mulakan dengan doa belajar sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini saya nak terangkan tajuk yang seterusnya. Sila rujuk buku teks muka surat 64. Okey, tengok buku teks muka surat 64. Okey, syarat sah puasa. Okey, apa yang kamu faham dengan syarat sah puasa? Okey, syarat sah puasa ada 4, iaitu pertama Islam, kedua berakal dan mumayyiz, ketiga suci daripada haid dan nifas, dan yang keempat masuknya bulan Ramadan. Okey, syarat sah puasa ni berbeza sedikit dengan syarat wajib. Okey, syarat sah puasa ni kita boleh menilai sama ada puasa yang kita laksanakan pada hari tersebut sama ada sah ataupun tidak. Okey, tengok yang pertama Islam. Okey, tidak sah puasa orang yang bukan Islam, iaitu orang kafir. Okey, tapi orang kafir ni dibolehkan berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apalah. Tetapi kita yang beragama Islam tapi kita tidak puasa pada hari tersebut, maka puasa kita tidak sah. Okey, kita tengok kepada syarat sah yang kedua, berakal dan mumayyiz. Okey, apa yang diterangkan di sini, tidak sah puasa orang yang tidak berakal dan belum mumayyiz. Apa yang dikatakan orang yang tidak berakal? Ia boleh dikategorikan sebagai dalam kepada kanak-kanak. Okey, kanak-kanak yang kita dapat tengok, yang kita boleh nilaikan, okey, dia masih lagi tidak berakal yang ke tahap dewasa. Contoh, dia masih lagi kanak-kanak, dia tak tahu nak bezakan dosa pahala yang seperti mana orang dewasa boleh faham. Okey, ataupun orang yang tidak berakal ni seperti orang yang orang gila, termasuk juga kalau dia pengsan pun dia tidak dikategorikan sebagai tidak sah puasa juga, sebab dia tidak dapat berfikiran. Orang pengsan ni dia macam ibarat dia macam dia tidur, kan? Okey, belum mumayyiz, ini cukup umur bagi lelaki dan perempuan. Okey, saudara terangkan itu mumayyiz untuk lelaki dan perempuan dia sama juga, dia kena membezakan perkara yang baik dan juga yang tidak baik. Sekiranya dia dah boleh berfikir dan boleh membezakan yang mana perkara baik yang tidak baik, itu pun dah termasuk di dalam syarat sah puasa. Okey, yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Okey, ini untuk bagi wanita ataupun perempuan. Okey, seperti mana yang diterangkan di situ, tidak sah puasa orang yang sedang haid atau nifas. Okey, ini saya dah terangkan sebelum ni. Seandainya pada hari tersebut dia dah berpuasa, tetapi pada tengah hari, kita ambil contoh sebagai dalam waktu tengah hari, waktu subuh, apabila dia nak solat, ada terdapatnya darah pada wanita tersebut, itu dikatakan haid.
maka puasa dia pada hari tersebut automatik terbatal. Begitu juga orang yang keluar darah nifas. Darah nifas ni khusus untuk kepada wanita yang melahirkan anak. Sekiranya pada hari tersebut dia melahirkan anak, automatik keluarnya darah nifas, maka wanita tersebut puasanya terbatal. Dan yang keempat, masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan iaitu tidak sah puasa jika belum masuk atau sudah habis bulan Ramadan. Apa yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang wajib kita laksanakan puasa. Boleh jelas? Saya masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu rukun puasa. Rukun puasa yang kamu sedia maklum, yang kamu boleh rujuk buku teks, ada 3, iaitu pertama, orang yang berpuasa. Kedua, niat. Yang ketiga, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Rukun puasa ni, apa yang saya nak terangkan dekat sini, sekiranya kita melanggar ataupun tidak melakukan salah satu daripada rukun puasa, automatik puasa kita juga terbatal dan perlu diganti. Boleh? Jelas? Saya ulang lagi, rukun puasa ada 3, iaitu pertama, orang yang berpuasa. Kedua, niat. Ketiga, tidak melakukan perkara membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekiranya kita tertinggal salah satu rukun, maka puasa kita tidak sah. Contohnya, kita bagi contoh, kita lupa nak baca niat. Maka seandainya kamu melaksanakan puasa tu terus, kamu meneruskan juga puasa tu, maka kamu hanya menggantikannya, awak hanya berpuasa je tapi tak termasuk dalam sebab maknanya puasa kamu tu tak sah. Sebabnya niat kamu tak niat. Maknanya kamu puasa je, kamu menahan lapar dan dahaga, tapi kamu tak niatkan, maka tidak sah. Saya harap kamu boleh faham 2 tajuk yang Ustazah dah terangkan hari ini, iaitu syarat sah puasa dengan rukun puasa. Ustazah harapkan kamu boleh faham. Sekiranya kamu ada keraguan, kamu boleh terus WhatsApp ataupun call saya sendiri. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci lah sekadanya kamu ada permasalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.